Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, ada nampak tak di video intro tu? Sini saya play balik lah, ada di depan desktop ni. Okay, dalam video ni saya akan share lah, saya akan buat tutorial macam mana cara untuk kita buat roadmap lah ataupun animasi bagi laluan untuk acara-acara sukan, khususnya acara larian dan juga berbasikal. Sebab selalunya mungkin kalau ada jabatan kerajaan, agensi kerajaan atau swasta ataupun kelab atau persatuan yang ingin memanjurkan acara-acara seperti ini, jadi ini antara option lah untuk buat road tu dalam bentuk animasi. Selain daripada sebenarnya road yang kita biasa nampak ni road yang statik saja, yang tidak ada pergerakan kan, yang kita ambil daripada mana-mana web, contohnya Google Map, kemudian kita marking lah laluan tu, tapi dia tidak pergerakan statik. Jadi ini adalah satu bentuk road yang beranimasi lah. So kita nampak perjalanan laluan tu daripada starting point sehinggalah ke finishing ya. Okay, jadi cara dia untuk kita create ni saya akan share lah di dalam video ni. Kebetulan ada waktu free ni, suka-suka saya lah buat ni video untuk kongsi-kongsi lah kepada semuanya. Okay, jadi untuk kita laksanakan ni, untuk kita buat ni road ni dia adalah secara percuma lah, tanpa apa-apa bayaran. Dia sebenarnya ada juga macam-macam kaedah lain lah selain daripada yang akan saya tunjukkan ini. Cumanya ada cara-cara kaedah lain tu dia agak complicated sikit lah, dan mungkin tidak percuma berbayar dan sebagainya. Contohnya kalau kita buat road menggunakan software atau aplikasi atau software yang profesional, contohnya Adobe After Effects apa semua tu, plus Google Earth Studios. Dia memang cantik, grafik dia lagi cantik dan paparan dia lagi menarik. Cuma nya bukan mudah lah, dia complicated dan sangat rumit. Jadi yang ini adalah antara cara untuk kita buat road tu dengan cara yang sangat kira mudah lah bagi mungkin bagi setengah orang lah. Okey, jadi macam mana kita mau create road itu? Langkah pertama ataupun cara-cara dia ada, kita perlukan tools lah. Sudah semestinya kita perlukan aplikasi ataupun software. Jadi untuk yang ini kita hanya perlukan 3 software sahaja, iaitu yang pertama adalah Google Chrome ya. Google Chrome ini kita gunakan untuk kita create sebagai web browser lah, untuk kita create kita punya road. Kemudian yang kedua adalah software Google Earth Pro. Google Earth Pro ni pula kita gunakan untuk auto generate road yang kita create di Google Chrome tadi itu. Dan yang seterusnya adalah aplikasi ataupun software CapCut. CapCut ni untuk video editing lah. Maksudnya kalau sudah settle, kita generate video road tu daripada Google Earth Pro, kemudian finishing dia kita buat editing lah di CapCut. Okey, jadi antara advantage juga kalau kita ada animated road ni, mungkin kalau kita mau bentang atau buat presentation dalam meeting, atau kita mau share dengan peserta apa semua ke, peserta larian, peserta berbasikal tu, diorang lebih dapat gambaran yang lebih jelas lah. Okey, jadi sekarang kita pergi yang first part dulu. Part pertama ni kita buka Google Chrome, web browser lah macam biasa. Okey, sudah di hadapan Google sini ni, kita type saja Kurviga. Website dia, nama website tu Kurviga. Website Kurviga ni website daripada Jerman lah. Kalau first time kamu buka tu, buka saja, buka ni open in your tab. Buka di sini, buka saja. Okey. Kalau first time buka tu, mungkin dia bahasa dia tu bahasa Jerman dah. Jadi kamu translate saja, kamu ubah saja. Di sini ada di ujung penjuru sebelah kanan ni ada bendera apa ni. Kalau mau ubah dia daripada, kalau mau guna bahasa Jerman, ubahlah pergi bahasa Jerman. Tapi lain macam ni bahasanya kalau Jerman. Jadi kalau mau mungkin bahasa Inggeris lah, kita boleh faham ni kalau bahasa Inggeris kan. Tapi ubah saja pergi bahasa Inggeris. Okey, jadi inilah dia punya interface lah. Inilah website Kurviga. Jadi di sinilah kita akan create kita punya road tersebut. Sebab apa? Melalui website Kurviga ni kita boleh create road tu dalam format GPS ataupun JPX ya. Sebab apa? Selalunya untuk kita buat animated road ni ataupun laluan beranimasi ni, kita perlukan dia dalam bentuk format GPS. Jadi kalau format GPS ni selalunya kita kena gunakan aplikasi di sana. Contoh dia
Strava, Garmin ataupun yang selalunya yang boleh buat ni macam apa lagi satu tu Relief. Cumanya bezanya aplikasi semua ni, aplikasi yang kita perlu bergerak, kita perlu ada pergerakan fizikal daripada starting point sehingga ke end point, ataupun daripada starting sehingga ke finishing tu. Maksudnya kita kena betul-betul kita kena bergerak ikut laluan tersebut. Bezanya dengan Kurviga ni, kita boleh create kita punya map itu di dalam website ini sahaja. Jadi kita tidak payah susah-susah lagi lah jalan pergi road kita untuk kita dapatkan dia punya laluan tu. Okey, sebelum kita start create kita punya route ataupun laluan tu, kita check setting dulu lah. Okey, untuk first setting ni kita tengok di bahagian di animation navigation panel di sebelah kiri ni. First kita ubah dulu lah nama, kita letaklah apa nama route kita, macam dalam video ni tutorial saya, jadi saya letak nama tutorial route. Okey, lepas tu save. Kemudian kita tengok setup ataupun setting di navigation panel ni. Kalau kita tengok di sini, ini setting dia ni okey sudah ni, tidak perlu ubah apa-apa saja. Just in case kalau first time kamu buka tu, dia setting dia berlainan daripada ni, kamu follow setting ini lah, route. Lepas tu yang ni pilih yang garis yang begini je, tidak pilih yang tidak payah pilih yang lain-lain tu. Maksudnya ni setting dia begini sahajalah untuk yang ini. Kemudian kita pergi di sini di setting ini, klik sahaja. Kemudian kita pergi ke route setting. Kita lihat di sini ada beberapa option lah. Unit of length ni tidak perlu ubah, kita tekan kilometer atau meter. Kemudian yang kedua adalah show the elevation diagram ni, ini pun tidak perlu ubah. Kemudian yang ketiga ni, place any waypoint with the left click on the map. Kalau sekiranya first time kamu buka tu di dalam keadaan activate, kamu deactivate ya, supaya dia dalam setting dia kena beginilah. Okay. Kemudian yang keempat ni, show turn instruction on map ni, biarkan beginilah, detail information biarkan off sahaja. Okay, seterusnya kita pergi kepada setting map layer. Okay, mungkin kalau first time kamu buka tu layer dia dalam bentuk gini lah, map dia ni dalam rupa bentuk dia begini. Ini hanya map sahaja, kita tidak nampak fizikal, tidak nampak bangunan apa semua. Jadi di sini ada banyak option lah map layer tu. Saya rekomen kamu orang guna yang ni lah, S3 Satellite ni. Sebab S3 Satellite ni dia map layer yang kita boleh nampak secara fizikal. Kita boleh nampak pembangunan, jalan raya dan sebagainya, untuk kita lebih untuk memudahkan kita setup nanti kita punya laluan lah, kita punya route. Okay, kenapa saya guna website Kurviga ni untuk create itu route atau laluan? Sebab apa, di website Kurviga ni kita boleh save maps tu dalam bentuk format GPS ataupun GPX. Kalau kita guna Google Map pun, saya sudah cuba, memang kita tidak option untuk save dalam format GPX. Dan kalau kita convert pun daripada format KML kepada format GPX tu, dia tidak akan tally nanti dengan Google Earth Pro. Jadi maksudnya route itu Google Earth Pro tidak akan dapat generate. Jadi itulah sebabnya di website Kurviga ni, setahu saya, yang kita boleh create itu route dan kita boleh save dia dalam bentuk GPX dan boleh tally dengan auto generate di Google Earth Pro. Okay, next step ni sudah kita buat setup setting apa semua tu. Kita start lah, kita mulalah untuk create kita punya laluan point route kita tu. First kita pergi search di sini. Kita search lah di mana tempat tu. Kalau macam di area KK kah, atau di area mana-mana daerah, kalau mau buat route di London kah, di mana-mana lah seluruh dunia pun kita boleh buat route ni. Jadi mungkin untuk tutorial ni saya coba buat di kawasan mana, di Likas, di Stadium Likas di KK. Ini nomor access lokasi itu, location sebenar. Nanti kalau orang buat ikut location sebenar kamu lah. Yang ni sebagai contoh dia kan. Jadi saya buat contoh tu di kawasan Stadium Likas lah, Stadium Likas di KK. Okay, di sini dia sudah highlight lah, dan dia sudah pin location tu. Ataupun zoom in sahaja, zoom in tu mau guna Domos lah, yang ada roda di tengah roll tu. Okay, zoom in dia sampai kamu nampak lah. Okay, itulah bezanya kalau kita guna yang apa ni, S3 Satellite ni. S3 Satellite ni kita boleh nampak secara fizikal bangunan apa semua, lokasi itu kita boleh nampak dengan jelas lah di situ ya. Dan ini contoh ni saya buat di Stadium Likas Kota Kinabalu lah. In case kalau kamu buat program di kota London kah, di US, New York apa semua, kamu boleh buat juga lah di road tu di sana. Okay, next tadi sudah ada part itu location kan. Saya kita start lah buat kita punya itu route laluan sebenar ya.
Okay, jadi untuk first step ni, macam mana kita mau tentukan? Kita carilah di mana starting point kita. Contohnya di sini ni, contohlah dalam video tutorial ni, saya letak starting point dia betul-betul di hadapan stadium Lakers ni. Di sinilah area sini kan. Okay, jadi caranya tu macam mana kita mau letak starting point dari sini? Kamu klik saja di mouse tu di sebelah kanan, klik kanan. Kemudian letak sahaja di sini set as start. Okay, jadi inilah starting point kita di sini. Contohlah di sini kita mau letak starting point kan. Kemudian sudah kita letak starting point dia, kita letak pula dia punya end point. Jadi maksudnya kalau selalunya kalau acara larian ataupun berbasikal ini, di mana starting point tu, di situ dia finishing dia kan. Jadi kita letak sahaja di sini, ataupun kalau lokasi sebelah tadi kalau orang letak saja di starting point tu, di situ juga end point dia. Okay, sama juga klik mouse tu sebelah kanan, so klik yang ini dia, pilih yang save as in. Okay. Jadi maksudnya kita sudah ada starting point kita di sini, dan kita juga sudah ada kita punya end point. Okay, ini apa tadi yang perlu yang tu. Okay, kemudian next macam mana kita set up kita punya laluan tu. Okay, contohnya lah untuk yang ni, laluan tu saya mau buat daripada starting point tu, dia ikut sejak arah ni mengarah ke bulatan berdekatan dengan apa ni, driving range ya, tempat main golf ni kan dari sini. Kemudian dia lurus sahaja melalui laluan ini sehingga ke bulatan di Teluk Lakers ni, bulatan yang berdekatan dengan bangunan Jabatan Akauntan di sini. Bulatan di sini, kemudian dia pusing balik, terus ikut tinggi laluan yang sama tu, laluan yang sama, pusing ni, laluan sama daripada sini. Apa suruh balik ke end point ataupun finishing dia. Okay, next macam mana kita mau set up dia punya point-point perjalanan tu. Okay, tadi kita ada kita ini kan. Okay, so kita kasih zoom in lah, dan dekat-dekat sini supaya kita nampak yang lebih jelas. Okay, first step kita kena set up dulu lah point pertama kita. Okay, cara untuk set up point pertama tu, selalu di sini starting, laluan dia kena menghala di sini lah, okay, betul laluan yang ini. So kita klik saja di mana-mana area di sini, sampai di sini lah, dan tak sini. Klik kanan mouse, kemudian kita pilih yang ini, set as via point. Okay, alright. Jadi bila kita sudah set as via point tu, kita ada daripada starting point tu menuju ke point 1 lah, checkpoint 1 lah, yang kurang begitu. Tapi kalau kita lihat di sini, dia daripada starting point pergi point nombor 1 sampai di bulatan ini, di bulatan dekat lain tu, dia terus pusing balik di end point. Padahal kita mau tu dia melalui kawasan ini kan, laluan ini sampai ke bulatan di tempat Lakers ni. Jadi cara dia tu, sini first point, kita letaklah di sini second point yang kedua. Okay, kenapa awak letak point kedua? Supaya nanti bila generate di Google Earth Pro tu, dia lagi sharp lah, lagi cantik lah dia punya perjalanan tu. Jadi letakkan sahaja point tu tidak terlalu jauh lah, yang agak-agak berhampiran gitu. Jadi kita sudah ada point 1, point 2, jadi kita letak point 3 lah. Okay, kemudian next macam mana kita mau supaya dia melalui bulatan ni, kita pergi dari sini, kemudian macam biasa, macam tadi juga right click, kemudian save as via point. Okay, nampak? Okay, jadi kalau tadi dia hanya berpusing di bulatan ni, sekarang ni dia sudah menghala ke laluan yang kita mau lah, di setting di checkpoint yang keempat, dan seterusnya lah. Okay, so kita mau kita punya route dia sampai di sini kan, dia berpusing di sini, berpusing di bulatan di Teluk Lakers ini. So kita tambah lagi kita punya checkpoint di sini, checkpoint yang kelima tu include di sini, mana-mana lah laluan yang sama, set as via point yang kelima. Okay, nampak? Okay, alright. Jadi bila kita set di sini ni, set checkpoint yang kelima ni, dia automatic sudah dia generate itu route untuk pushing di Teluk Lakers ni, pushing Teluk Lakers, kemudian balik lagi finishing. Bagaimanapun macam yang kita tahu tadi, letak saja checkpoint yang berhampiran supaya nanti bila generate di Google itu dia nampak lagi kemas lah dan teratur. Okay, kalau di sini point yang kelima, jadi kita letak sini point yang keenam, dan seterusnya di sini mungkin point yang ketujuh, sini point yang ke-8, point 9. Sini lagi zoom in sikit lah supaya lagi kita nampak dari ke-9. Sini point 10, point 11, dan terus menuju ke end point lah. Rasanya kita sudah memadai lah, ada 11 point. Okay,
Alright, jadi inilah kita punya route nanti yang akan kita upload ataupun kita auto generate di Google Oid Pro. Dan jarak dia ni saya tidak pasti berapa. Untuk jarak itu bergantung dengan kamu punya route sebenar lah. Contohnya dalam 50 km, nanti kamu create lah dia punya route tu, lalu anda ikut jarak sebenar tu. Okay? Next step, ini yang paling penting lah. Setelah kita create kita punya route tu, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu save route ini. Route yang kita create ni kita perlu save dalam bentuk GPX. Itu format untuk GPS. Dan GPX ini adalah format untuk GPS. So cara mau save tu macam mana? Okay, kita pergi jadi ni di panel di atas ni. Kita tengok di sini ada beberapa ni. Kita pergi export sahaja. Kita pilih saja export ni. Kemudian klik ini export. Kemudian tengok setup dia, setting dia di sini. Okay. Kamu ni file ni biarkan ini. Ini okay. Nam sudah ada punya setup. Kemudian route file format tu. Inilah maksud saya tu. Kita save dia dalam bentuk GPX. Jangan pilih yang Garmin ke apa semua ni, navigation, mobile navigator, Google Earth apa semua KML dan pilih. Tapi kita kena pilih yang format GPX. Okay. Kemudian yang option kedua export of ni, kita ada waypoints, route, track. Okay. Yang route ini yang memang kita sekarang kita buat route kan. Tapi untuk kita save dalam format GPS tu yang kita pilih route lah, kita pilih track. Yang route ni isi kosong sahaja. Kita marks ataupun kita tick yang track ini sahaja. Kemudian yang seterusnya adalah additional waypoints. Untuk additional waypoints ini kita pilih a lot. Kalian ini tidak payah pilih macam count, medium, few ni tidak perlu lah. Kita perlu kita pilih a lot ini sahaja. Okay. Setelah yang ini kita klik yang ni lah option di sini. Option pula export ni. Kita klik export sahaja. Kemudian dia akan save lah. Sebenarnya dia sudah save di sini. Okay, kita pilih route tu sudah di save dalam bentuk JPX. Okay. Kita buka apa folder, selalunya dia akan masuk di folder download lah. Kita buka apa? Maka ni ada stuff sudah kompeten kita ada. Itu ya. Tapi download sini lah. Okay, dia ada di sini lah. Ada di tutorial route. Ini lagi kita punya route tadi sudah kita save. Jadi untuk memudahkan kita cari ini benda ni, anda boleh pindahkanlah di mana-mana tempat anda cari. Copy saja, copy lah, copy maksud kita pindahkan di mana. Di desktop lah dia dapat ni ambil tu. Okay, ini dia. Kita sudah letak di sini lah. Kita punya route tadi dalam format GPX. Okay, seterusnya selepas kita selesai dengan purifier semua tu, maksudnya yang part 1 kita sudah settle lah. Sekarang ni kita akan masuk ke part atau pembahagian yang kedua, iaitu di mana kita perlu gunakan software Google Earth Pro ni untuk kita auto generate route yang sudah kita create, yang sudah tercipta di website Purlia tadi. Jadi cara dia tu kita buka saja ni Google Earth Pro ni software ni. Kita buka untuk kita masuk dan kita upload lah ataupun kita import kita punya route tadi tu. Okay. Alright, ini kita punya paparan lah Google Earth Pro. Jadi untuk orang Google Earth Pro ni yang untuk versi apa ni, version untuk versi desktop sekarang kita guna house ni kita nak buat di komputer lah. Okay. Alright, okay, ini paparan dia macam ni. Okay, kemudian macam mana kita mau upload itu route notation sudah kita create tadi, tapi kita pada file ini sahaja. File lepas tu kita klik import. Okay, import. Tolong mereka dari file, betul kita klik import. Okay. Kemudian carilah di mana kita letak tadi. Tadi kita letak itu route tu di desktop kan. Kita cari di desktop sahaja. Di desktop tu ni. Tapi tidak muncul di sini kan. Okay, kenapa tidak muncul di sini? Macam mana kita mau supaya dia ada muncul di sini? Kita pergi di sini. Di bahagian bawah ni, di tepi di sebelah bawah sebelah kiri ni kita pergi sini. Kita buka sahaja. Lepas tu kita pergi yang paling bawah ada all files. Okay. Macam mana kita pilih itu all files tu? Semua benda tu akan appear lah, akan muncul lah di desktop ini. Sama ada untuk double klik saja ataupun klik ini baru open, double klik saja. Maksudnya minta import sudah di sini. Setelah dia akan nampak macam ni, create camera tracks. Ini ikut yang ni saja. Buat ni klik OK. Kemudian dia akan auto generate. Teruslah kita punya route tadi. Okay. Nampak? Ini route yang kita cipta di Purlia tadi. Once kita upload di Google Earth Pro, dia akan nampak macam ni lah. Okay. Di Google Earth Pro ni kita perlu setup lah. Kalau ada mau apa-apa mau setup pun boleh. Contohnya macam di navigation panel di sebelah kiri ni kita tengok lah. Kalau boleh lihat di sini ada line-line kuning ni dia mengganggu
mengganggu visual lah kan, mengganggu tu paparan. So macam mana orang kasi tinggal tu, orang check di navigation panel sebelah kiri ni, di bahagian sini. Okay, di sini dia ada dia punya option lah. Okay, macam yang tu kalau yang warna open itu dia under road not share road tu kemudian dia akan hilang lah, barulah clear pandangan tu dari langit. Okay, pandangan kita punya maps tu. Okay, untuk tertentu dia macam mengganggu lah dalam tu. Okay, kemudian ada lagi option lain di sini yang lain tidak perlu lah, yang kita sudah kita mau ada 3D building apa semua itu kita perlu lah. Kemudian kita ada terrain apa semua kita perlu border and levels tu. Flashes tu supaya kita nampak, kita tahu lah macam ini dia bagi pin lah apa nama tempat di sekitar kawasan tersebut. Okay, alright, next step macam mana orang mau animasikan road ataupun laluan ni. Pergi balik di navigation panel sebelah kiri ni, nampak di sini ada flashes ni, ada banyak option di sini. Kalau kita buat adalah klik saja apa kecil ni, klik, kemudian akan keluar ni tracks, kemudian klik lagi, barulah kita keluar route. Ini route ini hasilnya route yang kita import atau kita upload tadi. Okay, right. Jadi macam mana worship layer kita punya route ni untuk dianimasikan. Kamu orang klik sahaja di sini panel yang ini untuk flare tool ya. Once kau play, kelihatan automatic play lah mungkin. Nampak tu, dia start daripada in point tu, dia bagi starting point dulu, sampai di starting point tu baru dia akan main lah, baru dia akan bergerak. So ini adalah pergerakan lah ataupun route yang telah dianimasikan secara auto generate oleh Google Earth Front. So maksudnya settle saja part yang selepas kita animasikan ini, kita boleh save lah kita punya video tu. Kita boleh save lah animasi ini dalam bentuk video pula. Okay? Tapi sebelum tu contohlah kalau kamu orang mau set up lagi kan, macam mana keadaan kedudukan view ataupun visual daripada langit, sama ada jauh atau dekat, boleh set up juga ada di bahagian di sini. Lihat di sini di atas ni ada beberapa option, pergi tools, kemudian di option di sini ya, ini option sahaja, ada beberapa pilihan di sini. Yang lain ini tidak perlu kacau lah, yang ini kita standardize sahaja ini dari touring. Jadi di sini kita boleh adjust lah, kita boleh adjust kedudukan kamera ataupun kedudukan visual itu daripada pandangan atas ataupun daripada kerajaan langit. Okay, di sini kita lihatlah ini camera range, dia jarak dia daripada langit kurang 1000 meter atau berapa 1 kilometer dan kan pada dalam 10 meter. Kalau kita kalau orang mau dia view dia lagi dekat, dia kurang sikit dalam jarak 500 meter kan. Atau kalau mau ia jauh sikit, nasi di sini letak dalam 2000 lebih kilometer, atau yang paling jauh lagi letak yang paling tinggi lah 5 kilometer. Tapi kalau dia dekat dia nampak sangat jauh, dan kita kena London tidak akan tidak nampak sangat. Jadi saya cuba lah, tidak watch dan kita pilih ni range ni daripada langit, kita apply dia, klik OK. Kemudian kita play balik. Play ni kita nampaklah perubahan dia. Ni jarak 5,000 meter atau 5 kilometer daripada langit. Ini dia nampak sangat jauh lah. So yang ini tidak sesuai. Dan orang perlu buat adalah view balik option, tools option, kemudian touring ni kita adjust balik lah. Yang paling sesuai ni dia sebenarnya dalam 1000 km lah itu. Kalau 1000 km, 1000 hingga 1500 view dia nampak cantik sudah lah. Dia nampak dengan clear kita punya visual daripada atas. Atau kalau nak adjust dia begini nolak pun boleh cuba, boleh try lah. Kita lihat, okay, apply dan okay. Terus play balik. Ini jarak 500 meter daripada langit lah. Itu nampak cantik lah juga. Jadi terpulang kepada kamu orang lah. Visual itu atau pandangan daripada atas itu jauh ataupun dekat. Jadi itu kamu boleh set up sendiri lah. Mungkin right? Ini jarak dia lebih kurang dalam 500 meter pun cantik lah. Okay. Okay, untuk video tutorial ini saya set up dia jarak daripada langit dalam 800 900 meter. 900 meter, apply, and then okay, hit okay. Then the side level ni jarak dia lebih kurang gini lah, dorong daripada pandangan atas saja. Okay, sebelum kita share animasi root ni dalam format video, kita boleh juga ubah. Contohnya untuk anak panah ini cursor untuk line ni, lalu anda tu boleh ubah di dalam bentuk lain lah. Jadi cara dia tu kita pilih di sini, di root ini right click sahaja dan pergi properties.
With the case, okay, di sini kita udah set up lah. Kalau kita mau ubah nak pandai atau nak pandain klik ini, kita klik sahaja di sini. Kemudian kita ada pilihan, kita ada macam pilihan lain sini. And then kalau kita ada kita punya icon sendiri, boleh kita letak. Caranya dengan kita klik itu add custom icon. Setelah itu kita klik browse. Kita carilah gimana kita letak. Dan dan berbeda ada sediakan di sini icon berbasikan lah. Ikonnya yang penting dia dalam bentuk PNG. Upload sahaja, dan sudah kita upload, klik OK. Kemudian akan berubah ya, cursor itu akan berubah kepada bentuk besar. Kalau content ini dia jadi besar. Kalau mau dia besar sedikit boleh. And just edit ini mungkin dalam 1.2 ya, kembali besar. Selesai ini kita klik OK. Okay. Setting yang lain juga kita boleh juga mengubah line ini, mengubah warna line yang kita punya route. Caranya kita pergi style dan di sini kita tengok route kita tu line route tu warnanya tapi sini tak aja dia akan jadi merah lah. Okay. Dia jadi merah tapi warna dia suka warna tadi lah. Sini kita ada option untuk kita ubah yang ada dalam apa-apa warna yang lain ya. Kemudian dia punya width apapun dia punya besar lain kan warna dia boleh ubah juga. Dan kalau kita mau dia besar sedikit ke lain dengan 6.5 nanti dia akan jadi besar lah. Literal 8 okay, right. Dia akan jadi besar sedikit gambar. Okay. Jadi itu saja setting untuk yang lain tidak perlu lah. Ini tidak perlu kacau lah dia. Opacity ini untuk sama ada terang atau tidak terang lah. Ada level-level yang juga icon tu. Itu tidak perlu ubah lah. Dan selesai dulu ni kita klik option, right? Kalau lihat di sini kita punya apa tu dia sudah berubah kepada basikal lah, okay? Dan ada satu option lagi. Contohnya ada dalam road ni di sini kan ada starting point kita mau letak bendera flag of car atau bendera finishing apa semua pun boleh ya. Jadi cara dia tu macam inilah kita pilih icon ini ni. Iaitu new flash map. Kita pilih inilah, kita pilih area di sini kita starting pada endpoint ni. Dan kita letaklah nama dia mungkin starting letak di sini starting point, okay. Start finish, okay. Kemudian ini icon kita boleh ubah ya. Kalau mau ubah sama dia macam tadi kita pergi, kalau kita ada icon sendiri kita pergi add custom icon dan browse. Macam saya sudah ada di sini lah, ada flag di sini yang pun mesti dalam format PNG, harus cantik lah. Maksudnya format yang ada background, okay. Kita open saja. Kemudian sudah itu kita klik OK dan dia akan di sini lah. Kalau kita nampak di sini dia sudah ada placement di sini lah. Okay. Kalau sizing itu kita boleh ubah untuk kita sesuaikan 1.3 lah. Okay. Alright. Kemudian klik OK. Klik OK lagi semua. Alright. Step macam mana kita mau save itu punya animasi. Terus animasi ini dalam bentuk ataupun format video. Okay. Caranya gini. First kita kena play dulu. Okay, right. Okay, bila sudah play itu kita nampak di sini panel ini sudah muncul kan. Kita timbul sudah keluar dari panel untuk play ni. Apa yang kita perlu buat, kita klik di hujung sini ya. Di hujung ni dia button untuk save. Okay. Kita klik yang ini dulu. Kemudian kita letaklah apa nama kita punya project ataupun nama kita punya title kita punya itulah. Kalau saya ni ini video tutorial tutorial lah sama yang macam di atas. Ini kita punya nama road tu lah. Itu program, contohnya program apa ni vacation fun ride. Letak lah vacation fun ride hari Sabtu dan lain. Dan klik OK. Dan di sini sudah kita nampak lah dia ada iPhone video di sini. Maksudnya dia sudah ready untuk kita save dalam bentuk video, okay, dalam format video. Kalau di sini ni dia memang ada, cuma yang ini kita tidak boleh save dia dalam format video. Ini harus mungkin terpakai untuk format untuk animasi di Google Earth Pro ni sahaja. Jadi cara untuk mau save dalam format video tu dan tadi lah, okay. Kemudian macam mana kita mau save? Kita pergi di sini tadi di bahagian tools, kita pergi atas ni di bahagian tools, kita klik yang movie maker. Macam mana pun yang ini kita tidak boleh klik kan. Okay, cara supaya macam mana kita boleh klik untuk save tu. Cara dia gini, mau pergi di share balik di panel sini ni di bawah ni untuk play ni.
close dulu yang ada X di sini kecil ni. Klik share ni, kita close dulu. Dia sudah close, kemudian kita balik di sini tools. Jadi sekarang mau menaikkan dia sudah clickable lah, kita boleh klik sudah. Kita klik saja, kemudian akan keluarlah paparan begini. Jadi di sini kita ada beberapa option. Ini sudah saya set up lah, sebelum-sebelumnya sudah saya set up. Kemudian di mana kita mau save, ini tidak perlu ubah, ini standard. Save tu kalau kita mau save di folder yang sedang kita cari, sudah ini lah. Di sini nama dia, terus nama program kamu lah. Dan ini di tutorial route sahaja saya letak dan save. Alright. Jadi ini untuk video parameters ini terpulang sama ada kau guna HD 1080p kan. Kalau saya HD 720 itu sudah memadai, dia sudah terang, tidak mau lebih dalam bentuk high quality yang video bolehlah pilih. Tapi untuk tutorial ini saya gunakan HD 720p. Okay, alright. Kemudian file type ni dia ada beberapa option di sini. Yang ini kita standardnya kita pilih yang ni H.264 format M4D. Ada risau format M4D ini kita biasa guna format MP4 kan. Tapi yang untuk format M4D pun tidak masalah. Untuk tidak saja editing video tu dia support juga lah, tidak masalah dia. Okay, settle for setting sini tutorial ni kita klik sahaja yang dah create movie. Sebelum tu kita di sini buat kita ada option untuk picture quality sama ada kita medium, high ataupun maximum. Untuk tutorial ni medium tu sudah memadai. Kalau kamu mau pilih high pun boleh, maximum boleh. Tapi ini guna medium sahaja. Okay, alright. Kemudian setelah itu barulah kita klik pada create movie. Klik sahaja. Alright, sekarang dia akan generate lah. Dia akan generate kita punya route animasi itu untuk di save, untuk kita download, save dalam format video. Okay, alright. Okay, selesai saja kita save route animasi daripada Google Earth ni dalam bentuk ataupun format video. Lalu kita boleh, maksudnya settle adalah part di sini. Part untuk part kedua ni, bahagian kedua ni sudah settle. So yang ni kita boleh save. Kita boleh save dia di my place. Tidak ambil. Kita save dia. Maksudnya sudah save tadi. Ada di sini. Lalu kita boleh keluar lah yang ni. Okay. Kita keluar je. Detail. Kita sudah settle. Kalau kita mau tengok video kita tu, kita tengoklah di mana kita save tadi. Macam tadi saya save di sini. Kamu orang boleh tengoklah video hasil yang sudah selesai lah. Ini hasil dia, root yang sudah di save daripada Google Earth Pro tu. Okay, selepas ini kita akan buat kamu orang tinggal buat editing video lah. Sama ada mungkin dalam video ni kamu mau letak dia punya poster promotion ke, atau mau letak lagu-lagu ke dan sebagainya tu di part yang ketiga lah, ataupun last part, iaitu editing video. Kalau editing video tu kita guna aplikasi ataupun software yang ni lah, CapCut. Ini last part lah, part ketiga. Dia ini pun semua pun memahir lah kan edit video ni, jadi dia rasanya tidak masalah untuk yang tu. Okay, next step untuk last part ni, kita buat editing video lah. Maksudnya semua yang sudah kita buat tadi tu, yang sudah kita save daripada Google Earth dalam bentuk atau format video tu, route animation tu kita edit lah. So untuk edit ni saya akan guna ni lah, aplikasi CapCut ya. Di sini ada CapCut desktop, tapi saya tidak guna yang ni lah. So ini banyak function dia yang kurang, jadi saya guna CapCut yang versi web browser punya. So buka saja Google Chrome ni. Ini saya sudah buka Google Chrome di sini. Kita CapCut, lepas tu kita buka ni lah CapCut di new tab yang baru. Okay, interface dia macam gini lah. Kemudian cara dia tu untuk kita buat editing video ni, kita create new video lah, create video. Maksudnya kita buat video baru. Okay, dan ini saya akan kasih fast forward lah. Okay, di sini saya sudah settle untuk part editing. Dalam part ni saya sudah masukkan poster lah. Ini contoh poster yang kita letak di bahagian intro lah. Kemudian tengah-tengah ni ada video, dan saya juga ada bagi dia speed dia lambat sikit daripada yang asal pergerakannya. Saya reduce pergi 0.6.
Mulai di hujung ni saya letak balik poster yang sama lah untuk ending, dan ada tambahan logo. Ini contoh logo, ini contoh saja logo TMS saya letak di penjuru sebelah kiri, dan juga logo Hari Sukan Negara di penjuru sebelah kanan. Dan saya juga ada letakkan logo lah di sini untuk supaya kita punya video itu lebih menarik lah kan. Dan di hujung video ni kita boleh saksikanlah hasilnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga video tutorial ini memberi manfaat kepada semua, dan sekian.